Gagah setia merupakan cogan kata tentera darat. Penglibatan wanita dalam bidang ketenteraan dilihat semakin menyelah apabila mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan anggota lelaki. Meskipun penglibatan wanita dalam bidang ketenteraan bermula dengan angka yang cukup kecil iaitu seramai 40 orang, namun angka tersebut berjaya meningkat sehingga 6.3% angka keseluruhan warga tentera darat. Hari ini kita akan mengupas topik Doktor Gigi Tentera Wanita bersama dengan Kapten Tengku Natasha Elina binti Tengku Ahmad. Semuanya dalam Suara Wanita. Jom kita cari beliau. Selamat pagi, Kapten. Inilah dia tetamu istimewa kita, Kapten Natasha. Nampaknya agak sibuk, Kapten, ya, pada pagi ini. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh perkenalkan diri Kapten kepada penonton kita. Assalamualaikum, hai. Saya Kapten Dr. Tengku Natasha Elina binti Tengku Ahmad Noor, pegawai pergigian dari 609 Pegat Kuching. Jadi mungkin boleh kongsikan ya kepada penonton sedikit rutin harian doktor dekat klinik ini. Okey, jadi saya baru saja selesai rawatan. Mainly kita dekat klinik pergigian Angkatan Tentera ni kita membuat rawatan dan juga membuat check up untuk para askar dan juga awam, veteran, keluarga. Jadi hari ini adakah Kapten menerima ramai kunjungan daripada anggota-anggota tentera? Selalunya paling ramai is anggota tentera. Dalam 20 orang lebih, paling ramai 50 lah. Dalam sehari lah? Dalam sehari. Dalam sehari adakah Kapten merawat 50 anggota tentera ni ataupun dibahagikan di antara doktor-doktor yang lain? Saya akan bahagikan macam dengan pakar ataupun pegawai pergigian yang ada dalam campaign recent. Kami akan bahagikan, tapi mainly kita merawat anggota tentera yang bukan sahaja merawat dan juga check up untuk mereka pergi ke kursus dan juga operasi dan juga meneruskan kerja-kerja mereka. Jadi kalau kita lihat anggota tentera ni, apakah situasi yang biasanya dialami oleh anggota tentera kalau berkaitan dengan kesihatan gigi ni? Seperti yang kita tahu, kebanyakan bukan sahaja anggota tentera, rakyat Malaysia sendiri kebanyakan adalah gigi berlubang, sakit gusi dan juga sakit geraham bongsu. Saya rasa itu 3 perkara yang paling banyak yang berlaku dalam kalangan anggota tentera dan juga keseluruhan rakyat Malaysia. Kita lihat itu bukan perkara yang saya kira luar biasa. Itu sebenarnya perkara biasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Gigi berlubang dan juga masalah di gusi itu, ya, doktor? Betul. Sebenarnya banyak lagi akan kita kupaskan bersama dengan Kapten Natasha, semuanya dalam Suara Wanita. Ya,
kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga tetamu istimewa kita, cantik molek orangnya, Kapten Natasha. Di sebentar tadi kita dah tahu dah rutin harian Kapten di klinik gigi di sini. Jadi Kapten, saya difahamkan bahawa Kapten ni berasal daripada keluarga tentera di mana ibu bapa Kapten merupakan pesara pegawai tentera. Adakah terinspirasi daripada kedua ibu bapa Kapten untuk Kapten terlibat juga dalam bidang ketenteraan? Okey, pertama sekali memang mula-mula saya tak ada perancangan untuk join tentera lah. Daripada saya belajar memang nampak KKM sahaja, Kementerian Kesihatan. Kemudian selesai saya belajar degree saya, kemudian mak saya tanya, tak nak join askar ke? Sebab masa tu saya baru lepas daftar untuk CJ lesen untuk bekerja sebagai doktor gigi kat Malaysia. Kemudian mak saya cakap tak nak join tentera. Saya tiba-tiba saya terbuka hati untuk join tentera. Tiba-tiba saya kata okey, bolehlah try hantar CV untuk join tentera. Hanya satu soalan sahaja daripada ibu Kapten, di mana pertanyaan tak nak join tentera dah membuka hati Kapten, ya. Nampak dekat situ ke mana tumpahnya kuah, ya, kalau tidak ke nasi. Mungkin juga dalam kalangan penonton kita yang bersama kita hari ini kan Kapten, tertanya-tanya perjalanan karier Kapten daripada seorang pelajar sehingga berjaya menjadi doktor gigi dalam bidang ketenteraan. Okey, jadi sebenarnya untuk join askar itu sedikit berlainan daripada kita nak join KPT, Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk askar sendiri saya perlu hantar CV dan juga CJ saya sewaktu saya belajar ke bahagian perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera untuk join askar. Kemudian kami akan melalui beberapa tahap. Terdapat 3 tahap sebelum kami betul-betul diterima dan diserap masuk dalam tentera. Untuk doktor gigi, doktor perubatan, kami dipanggil sebagai pegawai ikhtisas. Jadi pegawai ikhtisas ni lain sikit daripada pegawai tentera yang biasa. Untuk memohon dan juga perjalanan masuk tentera pun lain. Macam saya kata tadi ada 3 bahagian, which is first bahagian adalah kami interview dengan pergigian sendiri, bos pergigian. Selepas itu apabila diterima, kami go on second stage, bahagian, iaitu dalam tengok fizikal, kesihatan, semula termasuk pergigian, dan juga kami melalui ujian juga pengetahuan asas ketenteraan. Di mana di situ ada soalan tentang askar, soalan dan juga sejarah Malaysia. Dan apabila kami lulus bahagian kedua tu, baru kami ke bahagian 3, interview juga, tapi interview yang lebih tinggi dengan bos-bos Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Kiranya kriteria pemilihan tu adalah sedikit berbeza lah daripada pengambilan anggota tentera yang lain, ya, di sini, jika saya faham apa yang dikongsikan oleh Kapten. Seperti yang Kapten kongsikan, kriteria pemilihan tu agak berbeza sedikit. Pasti ramai juga penonton yang ingin tahu, adakah Kapten juga perlu melalui latihan ketenteraan lasak yang seperti selalu kita lihat yang diviralkan di laman sosial? Okey, memang kami ada lalui, cuma kami lalui lebih pendek daripada macam rekrutmen anggota ataupun pegawai yang lain lah, sebab kami dipanggil pegawai ikhtisas. Tapi kami masih melalui. Jadi kursus itu bernama MODO, Medical Officer Dental Officer. Kami akan laluinya dekat Melaka, Terendak, Kem Terendak. Di situ kami akan belajar semua asas-asas ketenteraan, physical training, berkawat, masuk hutan, dan juga masuk kelas belajar semualah pasal asas regimental, asas ketenteraan semualah. Jadi walaupun Kapten merupakan doktor gigi, namun beliau juga terpaksa melalui seperti anggota tentera yang lain, iaitu latihan ketenteraan seperti masuk hutan, keluar hutan, seperti menggunakan alatan dan senjata, ya. Betul. Kapten, boleh tahan Kapten ni. Walaupun kecil orangnya, tapi kita dapat tahu bahawa dia merupakan seorang yang berjiwa kental. Jadi bila kita bercakap pasal ketenteraan ni, memang kita sedia maklum bahawa ketenteraan ni, dalam bidang ketenteraan, dia memang menekankan dan mementingkan disiplin kepada anggota-anggotanya. Bagaimana cara dibesarkan dalam keluarga tentera ni? Adakah disiplin itu
ditekankan dalam keluarga doktor, dan adakah doktor juga menerapkan nilai dan disiplin yang sama dalam membesarkan anak doktor? Terus terang saya nak cakap, memang ibu bapa saya kedua-duanya adalah pegawai tentera. Jadi betul, saya dibesarkan dalam lingkungan ketenteraan dan disiplin yang sangat ketat, terutamanya bapa saya. Bapa saya adalah pesara. Jadi memang berbezalah dari segi disiplin, dari segi adab, kesopanan. Sebab saya dulu masa saya kecil-kecil, saya duduk dalam quarters tentera juga. Kawan-kawan saya pun ada yang tentera. Kawan-kawan mak saya pun tentera. Mungkin itu salah satu faktornya saya nak join tentera, sebab saya dah biasa dengan lingkungan ketenteraan. Tapi untuk saya menerapkan dalam anak saya, mungkin saya mungkin ada yang saya kurangkan, tapi mungkin ada yang saya terapkan tapi saya tak perasan. Mungkin adalah secara ketegasan tu, saya masih menerapkan nilai-nilai ketegasan, disiplin. Kadang-kadang ada juga saya bagi tahu ke suami saya, kena macam ni, sebab mak bapak saya ajar saya macam ni. Tapi alhamdulillah dia faham. Dia terimalah. Terima. Dekat di sini saya boleh tekankan bahawa kuncinya adalah disiplin kan, kalau dalam bidang ketenteraan ini. Sebagai doktor gigi kan, melakukan pemeriksaan gigi ini menyebabkan doktor terdedah kepada risiko COVID. Jadi apakah langkah dan juga prosedur yang doktor ambil untuk melindungi doktor dan orang di sekeliling doktor daripada jangkitan COVID ini? Okay. Pertama sekali memang waktu pandemik ni terjadi, mula-mula kami menerapkan ikut SOP kementerian dulu, KKM. Kemudian ATM sendiri, bahagian perkhidmatan kesihatan sendiri, ambil itu juga untuk menerapkan, untuk menyesuaikan dalam tentera ni, because perkhidmatan kesihatan ketenteraan kami bukan serve kepada orang awam sahaja, kami serve mainly terutamanya askar. Dan askar ini adalah kerjaya yang berisiko, dan kami kerjaya yang sentiasa bergerak. Sekejap dekat sini, sekejap dekat sana, sekejap masuk hutan, sekejap masuk laut. Maksud saya lah sekejap dekat udara. Jadi rawatan kami dan rawatan orang awam tu sedikit berlainan. Jadi kami keluar, bahagian perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera Malaysia mengeluarkan SOP untuk kami ikutlah dan menyesuaikan untuk tentera itu sendiri supaya tidak mengganggu perjalanan kerjaya kami dan juga dalam merawat dan juga cek askar-askar kita. Jadi kira adalah langkah-langkah di situ yang diambil untuk melindungi diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita ya doktor. Jadi kalau kita lihatkan doktor bahawa untuk menjadi pemilihan, kriteria pemilihan dalam bidang ketenteraan ni dia adalah berbeza berdasarkan negara-negara. Setiap negara dia mempunyai sistem sendiri dan pemilihan kriteria yang sendiri. Seperti kita lihat kalau di Amerika Syarikat bahawa pemeriksaan gigi iaitu kesihatan gigi merupakan salah satu kriteria pemilihan kepada anggota yang ingin menyertai bidang ketenteraan. Adakah Malaysia mengamalkan sistem yang sama ataupun sistem yang ada berbeza sikit daripada negara lain? Untuk sistem secara keseluruhan itu saya tidak dapat sentuh sebab saya sendiri kurang tahu. Tapi kalau dalam segi medical dan dental, sebenarnya kami nak sedikit sama dan memang pemilihan askar memang kita cek secara keseluruhan medical dan juga untuk pergigian. Ini kerana untuk pemilihan askar, sebenarnya askar ni bukan sahaja bekerja di tempat-tempat macam hutan ke tak. Sebenarnya kita pun ada bekerja dalam pejabat dan kita pun ada tugas-tugas kita, bukan hanya berperang. Kita ada tugas-tugas harian kita, macam saya dekat klinik, ada orang dekat pejabat kan. Jadi untuk menjadi seorang anggota tentera tu kita mesti bersedia bila-bila masa, sebab kita tak tahu kan negara kita. Bila-bila masa dipanggil untuk menjaga keamanan lah. Jadi kita tak dapat terima misalnya kita dalam kondisi yang tidak sihat. Itu sebabnya dari awal pemilihan tentera perlulah orang yang betul-betul sihat dari segi kesihatan, dari segi pergigian. Saya ada baca macam Cik cakap, macam US pun dia ada juga certain classes dia, macam kita dental kita ada
classes, kita panggil DRC lah, Dental Readiness Classification. Di US pun ada yang sama. Jadi kita ada bagi 1, 2, 3, 4. Macam 1 tu betul-betul lulus. 2 tu dia lulus tapi masih memerlukan rawatan, dalam rawatan. Nombor 3 tu dia tidak sihat untuk pergi ke kursus operasi. Dia kalau misalnya kata dia nak sambung, nak pergi kursus ke, nak pergi operasi, masuk hutan ke apa, ataupun dia nak terbang, dia jadi aircrew ke, tak lulus sebab dia masih belum sihat dengan sempurnanya. Jadi kira faktor kesihatan gigi itu juga merupakan salah satu pemilihan kriteria ya. Betul. Untuk individu yang ingin terlibat dalam bidang ketenteraan. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita kupaskan bersama dengan Kapten Natasha yang merupakan doktor gigi tentera, semuanya dalam Suara Wanita. Ya, hello semua. Kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Kapten Natasha. Jadi anda lihat kini saya berada dalam bilik rawatan di mana Kapten Natasha akan melakukan pemeriksaan gigi kepada anggota tentera. Dia apa yang boleh kongsikan kepada penonton? Apa yang Kapten sedang lakukan sekarang? Okey, pemeriksaan untuk kesihatan anggota tentera kita panggil sebagai tata demot. Tapi untuk pergigian adalah dentap. Dentap itu mainly adalah singkatan bagi penyakit-penyakit gigi, iaitu D adalah penyakit gigi berlubang, E adalah keganjilan dalam gigi, dalam mulut, N adalah tumor neoplasm, T adalah N neoplasm, T adalah tumor, A adalah anomali, apa-apa yang mungkin tidak normal dalam mulut. Kemudian P adalah periodontium. Periodontium adalah gusi. Jadi keenam faktor tersebut kita akan lihat terhadap anggota tentera kita. Dan pemeriksaan ini adalah secara berkala. Untuk yang biasa adalah 2 tahun sekali. Namun untuk tugas-tugas khas, anggota yang sering masuk operasi, masuk ke kursus ataupun berisiko tinggi, tugas-tugas khas itu kita wajibkan untuk sekali dalam setahun. Jadi kita boleh lakukan apa yang boleh saya katakan dan simpulkan di sini, bahawa setiap anggota tentera wajib menjalani pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya setahun ya, setahun Betul. sekali ya doktor. Boleh terlihat saya berada dalam bilik ni kan doktor, ada berdebar sikitlah sebab bilik ni merupakan salah satu, saya kira adalah bilik yang paling digeruni oleh ramai orang. Apakah cabarannya doktor menjadi doktor tentera? Buat masa sekarang cabaran kita adalah pandemik itu sendiri, di mana apabila pandemik itu berlaku, kami terpaksa memberi batas dalam jumlah pesakit yang kami terima dan juga rawat. Itu untuk cabaran untuk masa sekarang, pandemik itu sendiri, dan juga rawatan pun. Dan seperti Cik tengok sekarang pun kami terpaksa bertutup untuk jika melakukan apa-apa rawatan yang melibatkan air, apa-apa yang air ataupun udara. Jadi dapat lihat dari situ, pandemik ini memang menjejaskan semua sektor-sektor, termasuk juga bidang ketenteraan, tapi dari segi pemeriksaan kesihatan gigi. Jadi doktor boleh kongsikan kepada penonton. Silakan doktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak buat pemeriksaan untuk dentap. Boleh tolong buka mask? 27 missing, 28 missing, 37 missing, 47 missing. Okay. Ada mana-mana gigi yang tuan rasa sakit tak atau memberi masalah pada tuan? Maksudnya lubang antara gigi itulah, gigi yang belakang, sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan, atas atau bawah? Siap dulu kan? Okey, baiklah. Jadi masalah kan ada kat sini ya. Okay, untuk pemeriksaan dan juga masalah gusi pun dalam keadaan tapi dia bukan gigi terhembus, depan gigi terhembus. Sebab
Macam saya kata, gigi tak ada berlubang, tapi dalam keadaan kebersihan gigi masih sederhana lah dan kita terdapat plak-plak gigi. Okey? Dan kita dapat lihat bahawa Kapten Natasha telah selesai melakukan pemeriksaan gigi ke atas anggota tentera. Jadi saya dapat lihat memang tugas Kapten boleh dikatakan mencabar ya, sebab menerima kita boleh katakan di sini menerima pelbagai konduksi gigi setiap anggota yang berbeza ya doktor. Boleh kita lihat bersesuaian dengan tema sambutan Hari Wanita Tentera Darat, wanita wajar, wanita bangkit mendepani cabaran. Apakah peranan wanita dalam bidang ketenteraan? Okay, bila kita sebut wanita dan tentera ni semua macam dan kalau saya pergi kedai pun orang pun macam akak dalam tentera ke, sebab tak selalu kan. Okay, sebenarnya peranan wanita dalam ketenteraan ni pun penting kerana tentera ni bila kita dengar tentera kita ingat berperang, pergi jadi membantu sini membantu sana ke apa. Sebenarnya kerjaya tentera pun macam saya sendiri, kita ada berkhidmat untuk sebagai bantuan dari segi kesihatan, dari segi dokumentasi, dari segi admin, dari segi agama iaitu kau kagat kan, itu pun ada wanita juga. Jadi dia ketenteraan ni kita ada barisan-barisan kita. Jadi apabila berlaku misalnya situasi yang tidak aman ke, barisan hadapan tentulah barisan kita panggil askar perang lah. Barisan hadapan yang menjaga perang, yang menjaga keamanan semua. Okey, barisan kedua ni yang misalnya support lah, bantuan terhadap barisan pertama, dan barisan ketiga adalah bantuan dalam servis dan perkhidmatan, iaitu kami lah yang medical, yang agama semua. Mungkin Kapten boleh bagikan sedikit kata-kata motivasi, pesanan, inspirasi kepada wanita yang menonton kita pada hari ini. Mungkin ada anak-anak muda yang khususnya kepada anak-anak muda wanita yang mempunyai minat untuk mencuburi bidang ketenteraan, tapi ialah mungkin dimomokkan dengan informasi-informasi yang tidak betul mengenai bidang ketenteraan. Okey. Pertama sekali, betul social media itu main peranan dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang melihat atau mendengar berita yang tidak baik. Saya ingin nasihatkan pertama sekali, kalau ada yang berminat dan juga merasakan ada niat untuk join, untuk sertai kami tu, cuba tanya kepada seseorang yang lebih pakar dalam ketenteraan, yang mempunyai kerjaya yang terlibat di dalam ketenteraan. Kerana pada pendapat saya, wanita juga penting dalam kerjaya tentera ini secara langsung juga. Betul. Dan juga kalau fikir tentera ini hanya berperang, sebenarnya tidak. Kita juga bekerja, macam saya bekerja dalam klinik, ada bekerja dalam pejabat, ada banyak lagi tempat yang kita boleh mengisi. Dan sekali lagi saya mengatakan, jika mempunyai niat atau minat untuk menyertai ketenteraan, cuba tanya kepada yang lebih pakar, dapatkan pengalaman, minta mereka berkongsi dan belajar lebih dan belajar tentang ketenteraan. Mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk merasakan tentera ini tidaklah seberat yang mereka fikirkan. Tidak seperti yang diwawarkan dalam media sosial. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kapten Natasha di atas perkongsian beliau, di atas kupasan beliau dalam topik kita, doktor gigi dalam bidang ketenteraan. Jadi kepada wanita di luar sana, ingatlah, jika anda kecundang di dalam sesebuah perjuangan, jangan fikir untuk menyerah ataupun untuk mengalah. Kerana jika ia tidak mencabar anda, ia tidak akan mengubah diri anda. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Tetapkan janji setia anda bersama saya pada setiap hari Selasa pada pukul 9.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Saya Sherin Kezia, hadir dalam siaran Suara Wanita menginspirasikan duniamu. Bye-bye.